Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, terpaksalah kita menggunakan rakaman untuk cikgu menerangkan berkaitan dengan larutan dan juga kadar ketelarutan. So, cikgu rakam, cikgu masukkan dalam YouTube. So, semua boleh tengoklah penerangan berkaitan dengan unit 5.2 larutan dan kadar ketelarutan. So, Google Meet paksa kita tangguhkan pada minggu ini. Mungkin lain cikgu di rumah. Mungkin ada masalah sikit, cuaca pun mendung dan sebagainya. Okey, so larutan dan kadar ketelarutan. So kita akan lihat pada zat larut. Zat terlarut, bahan yang boleh larut dalam satu cecair, contohnya garam. Dan pelarut, cecair yang melarutkan bahan lain, contohnya air. So air adalah pelarut, kemudian kita masukkan zat yang boleh larut dalam air, contohnya garam, Milo, teh dan sebagainya. Kemudian larutan, campuran zat terlarut dan juga pelarut, contohnya larutan gula, larutan garam, air Milo. Bila sebut saja air Milo, itu merupakan larutan. Apakah pelarut yang ada dalam air Milo? Air putih biasa. Dan apakah zat terlarut tersebut? Dalam air Milo tu ada Milo, ada gula, ada susu dan mungkin awak tambahkan garam kan, untuk lebih lemak. Okey, contoh larutan, kita ada air laut, kita ada cuka, kemudian kita ada minuman berkarbonat. Contoh minuman berkarbonat. Okey, seterusnya ampaian. Apa itu ampaian? Ampaian dihasilkan apabila cecair mengandungi bahan yang tidak boleh larut. Contohnya contoh air Milo, sebab tadi baru minum air Milo. Contoh ampaian yang tidak boleh larut, bila awak masukkan Milo dan juga bahan-bahan lain, masih terdapat bahan yang tidak larut. Masih terdapat bahan yang tidak larut. Ataupun bahan itu tidak boleh larut sepenuhnya dalam air larutan tersebut. So itulah yang kita panggil ampaian. Ampaian kelihatan keruh dan legap. Bahan tidak larut akan termendap ataupun terapung. Kalau terapung boleh nampak, tapi kalau dia mendap, lama kelamaan dia akan mendap. Mendap tu maksudnya berada di bawah, diturun ke bawah. Contohnya macam air kopi kan, ada kopi yang larut dan ada bahan yang tidak larut sepenuhnya. Maksudnya ampaian kopi tu sama ada dia terapung, sama juga dengan teh dia terapung, ataupun dia akan mendap ke bawah. Dia akan mendap ke bawah. Lama kelamaan dia akan mendap ke bawah. Okey, so larutan cair, pekat dan tepu, bagaimana kita nak membezakan ketiga-tiga jenis larutan ini? Keberkatan sesuatu larutan bergantung pada kuantiti zat terlarut. Bagi pelarut pada suhu dan isi padu tertentu, dia boleh membentuk larutan cair, iaitu mengandungi sedikit zat terlarut. Contoh pun air Milo jugalah. Milo kita isi Milo sedikit. So air Milo tu cair. So kita panggil larutan cair. Okey, larutan pekat mengandungi banyak zat terlarut. Air Milo yang pekat, kita masukkan Milo yang banyak. Okey. Larutan tepu mengandungi lebihan. Apa tak nampaklah dia punya tu. Zat terlarut yang berlebihan, yang tidak boleh larut lagi dalam pelarut tersebut. Contohnya bila awak masukkan Milo yang terlalu banyak, ada Milo yang tidak boleh larut lagi. Maksudnya dah terlalu banyak dah bahan zat terlarut dalam pelarut tersebut. Ini cikgu guna handset, dia tak berapa nampak kat nota ni. Okey, so inilah ringkasan ataupun gambaran bagaimana larutan cair, larutan pekat dan juga larutan tepu dihasilkan. So untuk larutan cair, sedikit gula dimasukkan dan dikacau, maksudnya zat terlarut itu sedikit. Kemudian untuk larutan pekat, banyak gula dimasukkan menjadi larutan pekat, larutan gula yang pekat. Kemudian larutan tepu, jumlah maksimum gula yang dimasukkan dan dikacau, maksudnya gula tu tak boleh larut dah. Biasanya kalau larutan gula tepu ni,
Maksudnya ada ketulan ataupun crystallization gula pada larutan tersebut. Lama kelamaan dia akan jadi ketulan pada gula larutan gula tu. Sebanyaklah, banyak gula yang digunakan. Okey, so jenis larutan ni tadi ulangan semula, bolehlah baca. Memandangkan ciri-ciri pelbagai jenis larutan, bla bla bla, larutan cair, larutan pekat, larutan tepung. Kemudian faktor yang memenuhi kadar ketelarutan. Ketelarutan ialah kuantiti maksimum yang terlarut dalam pelarut pada suhu dan isi padu tertentu. Ini contohlah. Contoh eksperimen, natrium klorida, kalium nitrat, kalsium bikarbonat. Ketelarutan biasanya dalam unit gram per 100 ml. GC maksimum zat terlarut yang terdapat dalam 100 ml per larut, gram per mil. Okey, kadar ketelarutan bermaksud betapa cepatnya zat terlarut melarut dalam pelarut. Itu maksud kadar ketelarutan. Semakin cepat zat terlarut melarut, semakin tinggi kadar ketelarutannya. Kadar ketelarutan zat terlarut bertambah jika suhu pelarut bertambah. Lepas tu kalau nak buat air, nak larutkan gula yang lebih senang, kita panaskan pelarut atau panaskan air. Kemudian kadar kacauan bertambah, saiz zat terlarut berkurang. Maksudnya kalau gula dengan gula batu, mana yang lebih mudah larut? Mestilah gula serbuk kan, lebih mudah larut. Okey, sebenarnya untuk buat air ataupun untuk larutkan gula pun tak ada masalah kalau gunakan air biasa, air yang tidak dipanaskan. Tapi kadar ketelarutan itu mungkin mengambil masa yang lebih rendah lah, kan, dapat dia lambat. Okey, so faktor yang memenuhi kadar ketelarutan tadilah suhu pelarut, kadar kacauan, saiz zat terlarut. Dan kita ada pejangan soalan. Ibu Eli seorang penjaja makanan. Eli selalu membantu ibunya menyediakan air gula yang akan digunakan untuk membuat minuman. Apakah pelarut yang digunakan untuk menyediakan air gula? Bagaimanakah Eli menyediakan air gula dengan lebih cepat? Okey, ini soalan-soalan dia. Okey, so apa pelarut yang digunakan untuk menyediakan air gula? Air, yes. Air gula, kita menggunakan air lah sebagai pelarut. Kemudian, bagaimana cara untuk meningkatkan kadar ketelarutan? Mengacau larutan, meningkatkan suhu atau gunakan air panas, panaskan larutan gula, gunakan gula halus, saiz butir-butir gula lebih kecil, atau bolehlah jawab mana satu. So, berkaitan dengan faktor lah, faktor ketelarutan. Biasanya nak buat air gula ni kita panaskan, gunakan air panas, kan, baru kita masukkan gula, kan, gula, butiran gula tu. Okey, qalat, campuran yang tidak mudah dipisahkan. So jenis-jenis qalat kita ada busa, iaitu campuran gas dan cecair. Contohnya busa cukur, krim putah, kemudian kita ada busa sabun, busa tu buih lah. Kemudian kita ada emulsi, campuran 2 atau lebih cecair, cat emulsi, susu, mentega. Kemudian kita ada gel. Itu campuran cecair dan pepejal. Contohnya jelly, gel rambut, gel kulit. So jenis kolak ada 3 lah, emulsi, busa dan gel. Kemudian air sebagai pelarut semesta. Air sebagai pelarut semesta kerana boleh melarutkan pelbagai jenis bahan. Larutan yang menggunakan air sebagai pelarut dipanggil larutan aqueous. Larutan yang menggunakan air sebagai pelarut dikenali sebagai larutan aqueous. Okey, so air melarutkan oksigen untuk respirasi hidupan akuatik. Air melarutkan asid dan alkali dalam industri farmaseutika. Ini contohlah air sebagai pelarut semesta. Air melarutkan deterjen dan pelbagai jenis kotoran. Air melarutkan nutrien dan pestisida supaya dapat diserap oleh tumbuhan. Air melarutkan perisa dan pewarna dari industri pembuatan makanan. Okey, pelarut organik. So tadi kalau dah awak jumpa pelarut air sebagai pelarut semesta, kita tengok pula pelarut organik. Itu pelarut organik ialah pelarut bukan air
boleh melarutkan bahan yang tidak boleh dilarutkan oleh air. Kloroform melarutkan alkaloid dalam biji kopi semasa pengekstrakan morfin. Seperti mencairkan cat yang pekat. Cat minyak lah. Spirit bermetil melarutkan shellac yang pekat. Okay. Kemudian alkohol melarutkan iodin untuk membuat antiseptik. Ini contoh-contoh lah. Tetrachloroethylena digunakan dalam apa tu? Dalam apa ya? Sekejap tengok semula. Ether melarutkan minyak untuk membuat minyak wangi. Etil asetat melarutkan bahan perekat. Aseton melarutkan resin dalam varnish buku. Kerosin melarutkan grease dan minyak hitam. Tetrachloroethylena ni nanti cek semula ya dalam slide. Okey, last sekali kita tengok pada soalan. Rajah menunjukkan 4 helai kemeja T dengan kotoran yang berbeza. Tandakan right pada baju yang kotoran yang tidak boleh ditanggalkan dengan alkohol. So, alkohol adalah sejenis pelarut tak organik. So, A, cat. Boleh tak cat? Alkohol menanggalkan cat. Iodin, shellac dan kanji. So, antara A, B, C, D itu mana yang tidak boleh ditanggalkan oleh alkohol? Okey, so cat boleh tak alkohol tanggalkan? Boleh, yes. Iodin pun sama. Shellac pun sama. Yang tak boleh adalah kanji. Ya, kanji. Ya, sebab kanji ada larutan kanji merupakan pelarut yang sesuai untuk melarutkan kanji adalah air, ya, pelarut semesta. Okey. So, ada apa-apa masalah boleh PM cikgu. Gunakan grup WhatsApp kita. Dan jangan lupa selesaikan modul SPS awak berkaitan dengan 5.2 ini pada muka surat. Pada muka surat 54, eksperimen inquiry, 55 dan 56. Serta lagi satu 57. Ya, ada 4 helai lah. 4 helai. So, jangan lupa. Terima kasih. Kita jumpa nanti. So, kalau line dah okey, kita akan menggunakan Google Meet selepas ini. Terima kasih.